surah An-Nahl, surah Lebah ayat 51. Allah sebut pada ayat tersebut, Allah kata wa qala Allah, ayat 51 wa qala Allah la tattakhidu ilahain isnain. Allah berkata, wahai manusia, jangan ambil dua Tuhan. Tuhan manusia yang pertama apa? Tuhan manusia yang pertama adalah Allah. Tuhan manusia yang kedua, Tuhan manusia yang kedua adalah keinginan dia, hawa nafsu dia. Macam mana hawa nafsu ni boleh jadi keinginan, boleh jadi Tuhan kita, sedangkan hawa nafsu ni adalah hamba kepada Allah. Hawa nafsu tuan-tuan, dia penting tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada nafsu, tuan-tuan tak makan. Kalau tuan-tuan tak ada nafsu, tuan-tuan tidak akan berumah tangga. Kalau tuan-tuan tak ada nafsu, tuan-tuan tak akan bekerja. Jadi maknanya setiap benda yang Allah jadikan tu ada kebaikan dia. Tapi kita manusia nak gunakan dengan sebaik yang mungkin. Okey. So sekarang tuan-tuan, kalau kita tengok hawa nafsu ni, okey, bila Allah kata ada dua Tuhan, satu Allah, satu hawa nafsu, kita kena kenal hawa nafsu ni siapa. Sebab kebanyakan kita dah kenal Tuhan, dah kenal Allah ni, tapi hawa nafsu ni manusia masih kadang-kadang masih blur lagi. Masih lagi tak jelas apa dia yang sebenarnya hawa nafsu. Kalau tuan-tuan nak tahu apa hawa nafsu ni, tuan-tuan buka pada surah Yusuf. Surah Yusuf adalah juzuk yang ke-13 sebenarnya. Juzuk yang ke-13 ayat yang ke-53. Ayat 53 Surah Yusuf. Allah sebut kat situ, wa ma ubaghi'u nafsi. Nabi Yusuf kata, aku sendiri tidak dapat melepaskan diri aku daripada kengkangan nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratun. Dia panggil nafsu amarah. Dalam Quran tuan-tuan disebut ada 3 jenis nafsu dalam Quran. Satu dipanggil nafsu amarah yang duduk pada surah Yusuf ni. Nafsu amarah ni tuan-tuan, sifat dia suka menyuruh benda yang tak baik je. Ada satu lagi jenis nafsu disebut pada surah Al-Qiyamah, itu dipanggil nafsu lawamah. Dan ada satu lagi nafsu disebut pada surah Al-Fajr, itu panggil nafsu mutmainnah. Tapi saya nak bahas pasal nafsu amarah ni dulu. Okey. Jadi sebab apa? Sebab nafsu ini boleh jadi Tuhan pada kita. Tapi bukan salah nafsu tu, salah kita. Okey. Jadi Allah kata nafsu ini dia cenderung nak menyuruh manusia kepada benda yang baik dan benda yang buruk. Nampak tak? Macam mana nak tahu nafsu tu menyuruh pada benda yang buruk tuan? Macam, cuba tuan-tuan ambil satu contoh. Satu hari tuan-tuan ikut keinginan hawa nafsu tuan-tuan, tak ikut kehendak Allah. Contoh, bagi satu contoh. Tiap-tiap hari kita buat decision making. Sebelum kita melaksanakan aktiviti, kita akan buat decision making dulu. Kita akan decide, macam mana kita decide apa yang kita cakap pada diri kita. Contohlah tuan-tuan, dalam normal punya aktiviti, bukan urgent punya aktiviti, normal. Contoh kita bekerja, tengah bekerja, tiba-tiba orang azan. Bila dengar raja azan, mesti ada self talk dalam diri kita, betul? Mesti ada dia punya apa? Apa yang kita cakap. Apa kita cakap? Cuba baca skrip kita ketika dengar orang azan. Contoh, dah azan dah. Contoh dah azan dah, dah masuk zuhur dah. Terperanjat kita tuan-tuan dah masuk zuhur. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa kita terperanjat dah masuk zuhur? Sebab kita tak fokus nak apa? Bayang zuhur. Kalau orang yang fokus bayang zuhur tuan-tuan, dia tak terperanjat tuan. Dia tahu dah kejap lagi masuk zuhur dah. Dia dah prepare dah. Dah prepare nak jumpa siapa? Dah prepare nak jumpa the highest authority. Tapi kebanyakan manusia tak fokus tuan-tuan. Tak fokus nak jumpa Allah. Tak eager tuan-tuan tiap-tiap hari nak jumpa Allah SWT yang maha kaya, yang maha melihara. Manusia tak eager. Kalau tuan-tuan kat sini yang keluar tu, dia tak eager tuan. Sebab apa dia tak eager? Sebab dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, macam mana dia kenal Sultan Brunei tu tuan? 2 jam dia tunggu waktu solat. 2 jam. Ada orang tunggu sebelum 2 jam tunggu waktu solat? Tak ada tuan. Tapi bukanlah kita nunggu Allah suruh kita tunggu 2 jam. Tapi menunjukkan bahawa Allah nak suruh kita sentiasa fokus, bahawa dalam kesibukan kerja kita macam mana sekalipun,
Yang paling penting hari itu apalah? Aktiviti yang paling penting hari itu adalah apa, tuan-tuan? Nak berjumpa Allah. Kenapa aktiviti yang paling penting nak berjumpa Allah, tuan-tuan? Sebab segala keperluan kita dalam hidup ni duduk kat tangan ni. Nak dapat mindset macam ni, tuan-tuan. Hanya Al-Quran sahaja boleh bagi mindset seperti ini. Hanya Al-Quran sahaja yang boleh letak skrip dalam hati kita bahawa yang paling penting hari ini adalah nak berjumpa dengan Allah. Nampak? Tapi tuan-tuan, ketika itu nafsu kita akan berbicara dengan dia. Dia kata apa? Zuhur panjang lagi. Kan Pukul 4 dia sebenarnya zuhur lagi. Itu sebab tuan-tuan, kenapa setengah-setengah orang tuan-tuan sampai disebabkan kerja sembahyang Jumaat dia tak sembahyang, betul tak?